Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Jadi insya-Allah kuliah kali ini tajuknya iaitulah ayat-ayat hukum berkait dengan jinayat ataupun uqubat, ya. Hukum jenayah Islam ataupun hukum pembalasan kepada jenayah dalam perundangan Islam. Secara khususnya, spesifiknya iaitulah az-zina, ya. Jadi kita pilih ayat 1 sehingga ayat 3 daripada surah An-Nur. Silakan baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين صدق الله العظيم. Okeylah. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok ni, tengok ayat dulu. Terjemahan ayat dulu. Dengan nama Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.
Suratun anzalnaha. Satu surah yang kami telah turunkannya. Wa faradnaha. Dan kami telah fardukannya. Wa anzalna fiha ayatin bayinat. Dan kami telah perturunkan di dalamnya, di dalam surah ini, ayat-ayat yang terang nyata. La'allakum tadhakkarun. Semoga kamu mendapat ingatan. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Penzina perempuan dan penzina lelaki, maka rotanlah setiap seorang di kalangan mereka dengan 100 rotan. Wala ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah. Janganlah kamu diganggu oleh perasaan belas kasihan di dalam melaksanakan agama Allah. In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Dan hendaklah menjadi saksi kepada hukuman kedua ini, yakni penzina lelaki dan penzina perempuan, oleh sekumpulan saksi di kalangan orang-orang yang beriman. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan. Penzina lelaki tidak mengahwini kecuali seorang penzina perempuan ataupun seorang musyrikah, iaitulah perempuan syirik. Wazaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Penzina perempuan pula tidak menikahinya secara kebiasaan kecuali seorang penzina lelaki jua ataupun seorang lelaki kafir. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Diharamkan itu semua kepada orang yang beriman. Tengok at-tahlilul lafzi, analisis bahasa, lafaz, kataan demi perkataan. Suratun. As-suratu fil lughati ma'naha al-manzilatu samiyatu wal makanatu rafi'ah. Kedudukan tinggi, kedudukan atasan lah. Ala tara anna Allah a'taka suratan. Cakap Nabi Allah memuji seorang raja lah. Tidakkah engkau melihat bahawa Allah beri kepada kau satu kedudukan tinggi? Tara kulla malikin dunaha yatazabzab. Engkau dapat melihat semua raja-raja lain rendah daripada kedudukan tinggi yang kau dikurniakan itu. Yatazabzabu, masih baru orang kata nak mendaki tinggi, engkau dah berada di tempat yang tertinggi. Wahya fil istilah, pada istilah syarak berdasarkan kepada merujuk pada mushaf, surah ialah majmu'atun minal ayatil karimah, himpunan ayat-ayat mulia, laha bad'un wa nihayatun. Dia ada permulaan dan ada penghujung, penutup. Kasuratil Kautsar. Contohnya surah Kautsar, antara surah yang paling pendek. Wa summiyat suratan li syarafiha wa irtifa'a. Namanya surah kerana mulianya dan ketinggiannya. Kama yusamma as-sur lil murtafa'i minal jidar. Jadi sur dinamakan sur kerana dia tinggi daripada dinding ataupun tembok. Jadi surah dari segi bahasa tembok kepada kota. Kota Madinah. Jadi istilah Quran kita ni, istilah kepada sebuah kota sebenarnya. Kota Madinah. Tembok yang keliling kota, itu orang panggil surah. Landmark ataupun tanda kawasan kepada kota tu, satu tanda ke satu tanda tu orang panggil ayah.
Anzalna wal muradu awhayna biha ilaika ya Muhammadu wa la'alla sirru. Jadi anzalna di sini dengan makna awhayna, ya, kami wahyukan. Wa la'alla sirru fi ta'bir bil inzal yush'iru bin nuzuli min al-'ulu. Jadi kenapa tak kata wa awhayna, tapi dipilih tempat awhayna itu anzalna. Yush'iru bin nuzuli min al-'ulu, menggambarkan dia turun daripada tempat tinggi, ya. Wal isyaratu ila anna hadzal qur'ana huwa min indillahi. Isyarat bahawa Quran datang daripada sisi Tuhan, yang digambarkan ketinggian. La min ta'lifi Muhammadin, bukan daripada tulisan Muhammad. Lagi bawah, kama za'amal musyrikun, ya, sebagaimana didakwa oleh kaum musyrikin. Lagi muka soal lain pula. Wa faradnaha ay aujabna ma fiha min al-ahkam ijaban qat'iyya, ya, kami wajibkan apa yang ada di dalam surah ini daripada hukum hakam sebagai kewajipan yang qat'i, yang putus, ya. Wa aslul fardi qat'u syai'i as-salib, ya. Asal kefarduan ialah memutuskan sesuatu yang keras. Wa ta'siru fihi wal muradu bihi huna al-ijabu ala atami wajhin, ya. At-ta'siru fihi, memberi kesan padanya. Maksud di sini ialah wajib secara paling sempurna, ya. Wa fi zalika bara'atu istihlalin ala ma qila. Okey, kenapa dimulakan dengan sebutan demikian, ya, suratun anzalnaha wa faradnaha. Dipanggil bara'atu istihlal, ya. Bara'atul istihlal ialah bara'ah kebijaksanaan, istihlal permulaan, ya. Bijak memulakan sesuatu ungkapan ataupun ucapan ataupun pidato ataupun penyampaian, ya. Okey, ini ilmu khitabah. Khitabah adalah ilmu sebenarnya, dipanggil fannul khitabati wal ilqa', ya. Seni dalam penyampaian dan juga ucapan ataupun pidato, ya. Pidato yang berseni ataupun yang menarik, berkesan, dia mesti ada bara'atul istihlal, ya, kebijaksanaan di dalam memulakan. Wa quri'a bit tasydid, dari segi qiraat juga dibaca dengan faradnaha lil mubalaghati, itu lagilah penegasan. Wa li ta'kidil ijab, untuk pertegaskan kewajipan. Wa li ta'addudil fara'idhi wa kasratiha, dan juga banyaknya fardu-fardu, ya, kepelbagaian dan juga banyaknya fardu-fardu dalam surah ini. Jadi semuanya digambarkan di ayat pertama. Itulah apa yang bakal diwahyukan ataupun difardukan daripada hukum hakam yang dikandung oleh surah An-Nur. Semuanya cahayalah. Ayatin bayyinatin. Al-ayat jam'u ayah. Wahia qad taridu bimanal ayatul Qur'aniyah. Okey, ayat ada dua makna. Pertamanya ayat Quran. Qad taridu bimanal alamah. Tapi ada makna kedua, iaitu adalah tanda kebesaran Tuhan, ya. Awish syahidu ala qudratil ilahiyah. Bukti kepada kekuasaan Tuhan. Mislu qauli ta'ala wa ayatul lahumul lailu naslahu minhun nahar, ya. Tanda kepada mereka bagi kebesaran Tuhan ialah malam naslahu minhun nahar, kami siap, kami cabut, ya, daripadanya siang, ya. Okay, kami padamkan ataupun kami gantikan malam dengan siang, siang dengan malam. Wa qauluhu ta'ala wa min ayatihi al-jawari fil bahri kal a'lam. Antara tanda kebesaran Tuhan ialah kapal-kapal besar
yang berlayar di lautan seperti gunung. Ya, jika dilihat dia seperti a'lam, ya, seperti gunung-gunung tinggi. Ya. Syair pula ni masyhur, ya. Wa fi kulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahu wahidun. Pada segala sesuatu bagi Tuhan menjadi tanda kebesaran yang menunjukkan bahawa dia esa, ya, dalam pengurusan, dalam penciptaan. Bayyinatin wadihatin, ya, terang benderang. Fa in urida bil ayati qur'ani al ayatul qur'aniyatu kana al ma'na annaha wadihatu ad-dalalati ala ahkamiha. Kalau maksud ayat di sini ayat Quran, maka terang di sini ialah terang dalalah. Terang dari sudut petunjuknya kepada hukum. Ha? Dia tidak tersembunyi dan tidak terkeliru. Mislu al-ayatil lati fiha ahkamuz zina. Contohnya ayat-ayat yang dalam tu ada hukum zina wal qazaf wal li'an, ya, tuduh berzina ataupun li'an, ya. Laknat melaknat antara suami isteri, ya. Mislu ayat wa in urida bil ayat al-ayatil kauniyah. Kalau ayat di sini ayat alam, tanda kebesaran Tuhan daripada alam yang dapat dilihat, ayatul manzurah, tadinya ayatul makru'ah, kan al-makna annaha wadihatud dalalati ala wahdaniyatillah. Maka maksudnya ialah terang petunjuk kepada keesaan Tuhan, ya. Ialah semua fenomena alam ini sangat terang benderang bukti kepada keesaan wa kamali kudrati dan sempurna kudrat. Mislu ta'lifi baina sahab, contohnya bagaimana Tuhan jalinkan ataupun cantumkan di antara awan-awan wa wamidul barqi wa lama'anihi, dan juga cerahnya kilat, ya, dan terpancarnya, wa taqlibil laili wan nahar, ya, perubahan malam dan siang, wa ikhtilafil makhluqati fi ashkaliha, dan kepelbagaian makhluk-makhluk Tuhan, wa hayatiha wa tabaiha, fenomenanya dan juga tabiatnya, ya. Ma'tihadil maddati allati khuliqat minha. Kadang-kadang bahannya sama, ya. Macam buah, ya, pokok. Bahan sama, tanah sama, baja pun sama, air sama, tapi keluar warna macam-macam. Ila bentuk macam-macam, ya. Ila ghairi zalika ma hunalika min adillati tauhid, ya. Dan lain-lain bukti tauhid lagi, ya. Okey, tengok bawah. Tazakkarun makna tazakkur an yu'ada ila zakirati asyai'ul ladzi ghaba anha, ya. Ingat apa yang diulang kepada akal ataupun pemikiran sesuatu yang telah hilang. Jadi dipulangkan, ya, dipulangkan. Jadi kita dah lupa perkara itu, dulunya pernah kita ingat, sekarang diulang ataupun dikembalikan ingatan sesuatu yang telah hilang, itu yang telah lupa, ya. Tazakur di sini dengan makna itti'af, ya. Jadi tazakkarun tatta'irun, ataupun dengan makna i'tibar, ta'tabirun, ya. Kamu mengambil ingatan ataupun kamu mengambil nasihat ataupun kamu mengambil pelajaran, ya. Jadi la'allakum ta'tabiruna wa la'allakum tatta'iruna. Az-zaniyatu waz-zani. Az-zina fil lughati al-wat'ul muharram, ya, persetubuhan haram. Wa fi syar'i wat'ur rajuli al-mar'ata fil farji min ghairi nikahin wala syubhati nikah. Persetubuhan seorang lelaki kepada perempuan pada kemaluannya bukan dari hasil ataupun dengan sebab perkahwinan yang sah ataupun silap keliru dalam perkahwinan, ya. Bukan keliru lah, memang terang benderang dia telah melakukan yang haram.
Wa yusamma al-fahishah. Nama lain kepada zina dalam Quran ialah fahishah. Wallati ya'tina al-fahishata min nisaikum. Ya. Perempuan-perempuan yang melakukan fahishah zina di kalangan isteri-isteri kamu. Ya. Jadi fahishah di situ ialah az-zina. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Ya. Jangan dekati zina, dia adalah fahishah. Maknanya kelakuan yang jejek ataupun kotor yang menjatuhkan maruah dan ia seburuk-buruk jalan. Ya. Wahya fil lughatil fusha maksur. Lughah fasih, lughah fasihah, lughah ahli Hijaz maksur, yani zina. Wa qad yumaddu fi lughati ahli Najd. Tapi dalam lughah ahli Najd, kalau tengah sikit semenanjung Arab tu, dia panggil zina dengan hamzah. Ya. Qurtubi katakan az-zina fil lughati ma'rufan qabla asy-syar'i. Qurtubi dia kata zina dalam segi bahasa sebelum ada syarak pun dah diketahui. Satu jenayah. Macam sariqah, macam qatl, itu diketahui. Mencuri, membunuh. Wa huwa ismun liwat'ir rajuli imra'atan fi farjiha min ghairi nikahin wala syubhati nikah. Jadi orang jahiliah pun tahu. Zina ialah persetubuhan seorang lelaki kepada perempuan pada kemaluannya, bukan kerana perkahwinan dan bukan kerana terkeliru kahwinan. Ya. Disangka isterinya, tiba-tiba bukan isterinya. Itu syubhah lah. Wa in syi'ta qultahu wa idkhalu farjin fi farjin mushtahan tab'an muharramin syar'a. Tab'an mushtahan tab'an muharramin syar'a. Ya. Ataupun Qurtubi kata takrif lain, kemaluan dimasukkan ke dalam kemaluan secara nafsu dari segi tabiat dan secara haram dari segi syarak. Ya. Fajlidu al-jaldu darbul jildi. Ya. Al-jaldu ialah rotan. Ya. Merotan pada kulit. Ya. Jaldu rotan, jildi kulit. Alusi kata dalam Ruhul Ma'ani, وَقَدْ اِطَّرَدَ صَوْغُ فَعَلَ الثُّلَاثِي الْمَفْتُوحِ الْعَيْنِ مِنْ أَسْمَاءِ الْأَعْيَانِ فَيُقَالُ رَأْسَهُ ظَهْرَهُ بَطْنَهُ إِذَا ضَرَبَ رَأْسَهُ. Jadi ra'sahu kalau pukul kepala, dhahrahu pukul belakang, batnahu pukul perut. Ya. Kalau jaldahu pukul kulit. Ya. Tak apalah, yang lain itu tinggallah. Ya. Ra'fatan, syafaqatan wa syafaqatun, ra'fatun. Ya. Ra'fatun, syafaqatun wa atfun. Ya. Ra'fah ialah syafaqah, belas kasih. Atfun, rasa simpati. Ya. Atfun, simpati. Ma'khuzun min ra'ufa. Iza raqqa wa rahiba. Diambil daripada perkataan ra'uf. Ya. Ra'ufa, yar'afu, ra'fah. Ataupun ra'fun. Ya, ra'fan. Maksud dia raqqa, yariku, riqan. Ya. Rahima, yarhamu, rahmah. Ya. Raqqa. Raqqa maknanya kita pecah hati. Ya. Kesian. Kesian. Rahima, kasih. Ya. Belas kasih. Belas. Ya. Ar-Ra'uf bin Asma'illah, kita tahulah. Ra'uf, nama Tuhan. Maksud dia Al-Atuf, Tuhan yang belas kasih. Ar-Rahim, yang penuh rahmah, pernah belas. Waqila ar-ra'fah takunu fi daf'i al-makruh. Katanya ra'fah, kalau kita menolak sesuatu yang tidak disukai. Rahmah, rahmah lebih umum. Wal muradu an-nahyu anit takhfifil jaldi. Maksud di sini, kesihan yang membawa kepada kita meringankan pukulan. Iaitu orang kata, rotan 100. Kita kesian, kita rotan 10 je. Tak bolehlah. Kenapa kesian? Jadi, an-nahyu anit takhfifil jald. Larangan daripada meringankan bilangan rotan.
Atau isqatil had, ataupun memang tak rotan terus, batalkan hukum hudud. Bil kulliyati, semua sekali. Kama nabbaha al-Alusi, sebagaimana yang disebut oleh Alusi. Ya. Alusi ini ulama mutaakhir, mufti Iraq di zaman kerajaan Osmaniyah. Ya. Jadi dia pun saksi kepada terbengkalainya banyak hukum-hukum hudud. Sebab tu contoh dia tu moden sikit lah. Dia kata isqatir haddi bil kulliyah. Digugurkan hukum hudud sehingga tidak dilaksanakan. Dinillahi ay fi syar'illahi wa hukmihi. Ya, pada syarak Allah dan hukum Allah. Au fi ta'atihi wa iqamati haddihi. Ataupun ketaatan kepada Allah dan menegakkan perbatasannya. وروي عن عطاء أن المراد النهي عن إسقاط الحد بشفاعة ونحوها. Ya. Atta' siapa? Atta' ni ialah mufti Mekah tanpa tandingan dipanggil. Ya. Mufti Mekah bila mudafi'. Orang kata mandul Mekah untuk melahirkan muftinya. Mufti seperti Atta' sehingga hari inilah. Atta' bin Abi Rabah. Dia anak murid kepada Abdullah bin Abbas. Seorang hamba penuh dengan kekurangan. Ya. Tubuh dia tu, dia hitam, dia cacat, kaki tak ada, tangan tak ada, mata buta, rambut pun tak ada. Terhimpun kepadanya semua cacat. Ya. Tapi ditakuti, digeruni oleh semua raja-raja. Ya. Dan pembesar-pembesar. Ya. Ini paling alim mufti Mekah lah yang pernah memegang jawatan mufti di Mekah. Kalau hukum haji, orang panggil a'lamun nas bi manasikil hajj Atta'. Orang yang paling tahu sehingga hari ini, orang yang paling boleh beri fatwa tentang haji ialah Atta'. Ta'ifatun at-ta'if. Jadi Atta' kata al-murad, maksud ayat ini an-nahyu an isqatil haddi bi syafa'ah. Larangan daripada digugurkan hudud kerana kabel. Kerana cari kabel, cari sokongan orang besar sehingga dibatalkan hukum hudud. Ta'ifatun. Jadi ini tak ada kaitan dengan agama manusia. Manusia tak boleh masuk campur. Ini dinillah. Ini agama Allah, hukum Tuhan. Ta'ifatun. At-ta'ifah fil asli ismu fa'il mu'annas bin at-tawaf. Ya. Ialah asalnya tafa yatufu tawafan, ta'ifun, ta'ifatun. Ta'ifun mana orang tawaf. Ta'ifatun perempuan yang tawaf. Tapi sini lainlah. Wahuwa dauran. Ialah tawaf maksudnya dauran, berpusing. Walihatah, mengelilingi. Ya. Tapi waqad tutlaku fil lughah. Tapi di sini bukan. Ya. Tak ada kaitan. Ta'ifah ialah kumpulan. Sekumpulan. Ya. Kumpulan ni biasanya bulatan lah. Wa yuradu bihal wahid. Kadang-kadang seorang nama ta'ifah. Ya. Ta'ifah ni ada hadis yang menyebut ta'ifah. Ta'ifah ialah kumpulan yang menegakkan kebenaran. Ya. Wala tazalu hadhil ummah. Wala tazalu fi hadhil ummati ta'ifatun. Ya. Qa'imatun bi amrillahi, akan tetap ada. Wala tazalu ta'ifatun min ummati ya zahirin al-haq, akan tetap sekumpulan yang tegak menegakkan kebenaran di kalangan umat Muhammad. Ta'ifah di sini walaupun seorang tapi seperti kumpulan kuat dia. Macam Ibrahim, inna Ibrahima kana ummatan. Ibrahim walaupun seorang dia itu satu umat. Ini seorang yang berjiwa besar, ya. Awil jamaah ataupun kumpulan, ya. Qala al-Alusi wal muradu bit ta'ifati huna jama'atun yahsulu bihim at-tashhir waz-zajr. Sekumpulan, tapi cukup dengan kumpulan ini walaupun kecil, at-tashhir, cukup untuk memalukan penjenayah, ya. Jadi tujuannya ialah supaya dia bukan saja dihukum, bukan sakit sangat, tapi malu, ya. Kerana ada orang tengok saksi kepada hukuman yang dilaksanakan. Waz-zajar. Wa takhtalifu qillatan wa kasratan bihasbi ikhtilafil amakin wal ashkhas.
Dia boleh berbeza sikit banyak menurut perbezaan tempat dan berbilangan orang. Ya. Jadi taifah tak semestinya ramai. Ya. Tapi telah mencapai matlamat iaitu tashhir wa zajar. Memalukan dan juga mencegah daripada dia mengulangi kejahatan itu. Dia dan juga orang ramailah yang lain. Ya. La yankihu al-muradu bin nikah huna yaqidu al-aqdu akad nikah. Ya. Ini bukan sebab yankihu dalam bahasa Quran banyak dengan makna bersetubuh. Tapi di sini dengan makna akad nikah. Bimakna la yatazawwaju, tidak mengahwin. Az-zani illa zaniyatan illa zaniyatun mislahu. Ya. Yang mengahwini lelaki zina ialah perempuan zina. Wa yuwafiquhu sababun nuzul kama sayati. Ya, nanti kita tengok sebab nuzul sesuai sangat penggunaan la yankihu di sini. Wa nafyu fil ayati bimakna an-nahyi lil mubalaghah. Larangan di sini larangan melampau. Wa yu'ayyiduhu qira'ah la yankih. Ada riwayat la yankihu, ada setengah bacaan qira'ah ialah la yankih bil jazm. Jadi la, macam hadis kata la tunkahul bikru hatta tusta'zan, ya, tidak dikahwini seorang anak dara sehinggalah dia diminta izin. Kena tanya juga pendapat dia. Fahuwa khabarun bimakna nahi ay la tuzawwijul bikra hatta tasta'zin. Jangan kahwini anak dara sehinggalah kamu minta izin anak dara itu. Wa qila al-murad bin nikah fil ayah al-wat'u. Ada kata di sini bersetubuh, tapi tidak dipersetujui oleh Zajjaj. Zajjaj ahli bahasa. Wa qala la yu'rafu nikah fi kitabillah illa min tazawwuj. Dia pula kata nikah dalam Quran hanya dengan makna kahwin, ya, bukan dengan makna persetubuhan. Musyrikatan hiya allati laysa ala dinin samawi, yang tidak ada agama langit, wallati la tu'minu billahi, tidak beriman kepada Tuhan, kal majusiyyati wal wasaniyah, seperti agama penyembah api, agama penyembah berhala. Wa hurrima ay harramallahu zina 'alal mu'minin. Tuhan haramkan zina kepada orang beriman. Kenapa? Lima fihi min adrarin jasimah. Kerana ada mudarat besar. Jasimah ay azimah, kabirah. Wa mafasid azimah, ya, kerosakan. Samalah mafasid, adrar satu mana, ya, kerosakan, kemudaratan. Wal muradu harramallahu nikah az-zaniyat wal musyrikat. Tuhan haramkan mengahwini perempuan zina ataupun perempuan kafir. Al-makna al-ijmali tinggal, ya. Okey, sababun nuzul ruwiya fi sababi nuzulil ayatil karimati az-zani la yankihu illa zaniyatan. Okey, ada beberapa sebab nuzul disebut dalam riwayat-riwayat lah, ya. Awalan rawa atau ruwiya, ya, ruwiya anna rajulan yuqalu lahu Birsad al-Ghanawi. Ini ada seorang sahabat nama dia Birsad. Kana yahmilul asara min Makkah. Tengok, dia ditugaskan untuk membawa lari tawanan-tawanan Mekah. Jadi ramai orang Islam yang ditawan di Mekah. Birsad ditugaskan untuk pergi ke Mekah dan bawa mereka keluar lari, ya. Hatta ya'ti bihim al-Madinah, sehingga mereka ni datang sampai di Madinah. Jadi ini kerja rahsia yang dilakukan oleh seorang sahabat namanya Birsad. Wa kanat imra'atun baghiyatun bi Makkah yuqalu laha Anaq. Ialah kerja buat lari orang ni kerja malam-malam. Bila kerja malam ni nak buat lari tawanan, tapi berjumpa dengan penzina. Penzina pun kerja malam juga. Duduk di lorong-lorong. Adalah seorang perempuan zina di Mekah, nama dia Anak. Wa kanat sadiqatan lahu. Masalah anak ni, dia ni girlfriend lah, kawan perempuan lama kepada Birsad. Birsad zaman jahiliah dulu berkawan dengan anak perempuan zina ini. Wa annahu wa'ada rajulan min asara Makkah an yahmil. Dia dah janji
dengan seorang tawanan Mekah untuk bawa lari pada satu malam. Qal, dia cerita, faji'tu hatta intahaitu ila dhilli ha'itin min hawaiti Makkah fi lailatin muqmirah. Dia kata, aku pun pergilah masuk Mekah nak jumpa tawanan nak bawa lari, ya. Sampai ke satu dinding, ya, satu tembok di antara tembok-tembok Mekah ni, sama ada tembok rumah ataupun tembok kebun, tapi Mekah ni biasa rumah lah. Fi lailatin muqmirah, pada satu malam yang berbulan, ya, yang ada bulan, cerahlah sikitnya. Ialah zaman dulu tak ada lampu, gelap, kecuali malam tengah-tengah bulan Qamari inilah, ya. 12, 13, 14, 15, 16. Dia malam dipanggil layali muqmirah. Tengah-tengah bulan. Faja'at anak. Tiba-tiba anak ni datang. Fa'absarat sawada dhilli tahtal ahib. Dia nampak, ya, perempuan anak ni kerja zina malam-malam dia keluar. Dia nampak sawad dhilli, ya. Maknanya dia nampak kehitaman bayangan aku di bawah tembok tadi. Dia nampak daripada jauh, nampak orang lah. Ialah orang zina, cepat dia cari orangnya. Falamma tahat ilayya arafatni, dia mari dekat aku. Ialah nak tawar zina dia lah. Dia kenal aku. Faqalat Mirsad, Allah, kekasih lama dia, Mirsad, yang dah Islam lagi ke Madinah. Faqultu Mirsad, aku kata, ya Mirsad. Faqalat marhaban wa ahlan. Halumma fabit indana. Selamat datang, mari tidur dengan aku malam. Macam kita buat zaman jahiliah dulu lah. Fakultu ya anak, qad haramallahu zina. Dia kata, inat, sekarang dah berbeza, aku dah masuk Islam. Zina ni haram. Fanadat ya ahlal khiyam. Tengok perempuan zina ni. Dia pula melaung. Dia kata, wahai penduduk-penduduk khemah. Maksud dia dipanggil penduduk Mekah. Hadha rajulu yahmilu asrakum. Tengok cerdik dia. Tahu kerja orang. Dia kata ni, ada seorang datang buat lari tawanan-tawanan kamu. Tengok. Inilah. Orang kata perempuan zina tak boleh harap sungguh. Ya. Nama kekasih tapi hati tak bersama. Qala fatabi'ani minhum samaniyah. Dia kata 8 orang kejar aku. Kerana teriakan daripada anak tadi. Fantahaitu ila gharin. Masih baiklah sempat sampai ke satu gua bersembunyi. Faja'u hatta qamu ala ra'si wa bali. Tengok tak, aku bersembunyi dalam tu, mereka tak sedar. Mereka duduk atas kepala aku dah. Aku duduk bawah. Wa balu, dan kencing lagi. Ya. Sambil-sambil tunggu. Ya. Hatta dhalla bauluhum ala ra'si. Kencing mereka dah atas kepala aku. Tapi aku diam, takut. Dikesan. Wa'amahum Allahu andi. Jadi Tuhan gelapkan mata mereka, butakan mata mereka daripada melihat aku. Thumma raja'u wa raja'tu ila sahibi. Mereka pulang, aku pun balik cari kawan aku tadi. Kawan yang aku janji nak bawa lari. Fahamaltuhu hatta qadimtul Madinah. Aku bawa dia sehingga sampai ke Madinah. Fa'ataitu Rasulullah SAW. Mari jumpa Nabi. Fakultu ya Rasulullah, ankihu anaqan. Tengok. Tadi nampak macam benci sangat dah ke anak. Ya. Rupanya dalam hati masih lagi teringat. Bila sampai ke Madinah, ni sahabat ni, ya, tengok hati pelik juga. Dia kata, aku teringat lagi kepada anak. Kekasih lama aku yang sekarang jadi penzina. Yang dulu penzina dah. Dia kata, wahai Rasulullah, bolehkah aku kahwin dengan anak? Tengok hati dia masih lagi teringat pada anak. Fa'amsaka falam yarudda alayya syai'a. Nabi diam. Tak jawab apa-apa. Tiba-tiba Tuhan turun ayat. Az-zani la yankihu illa zani. Lelaki zina saja yang mengahwini perempuan zina. Faqara'aha. Nabi pun baca alayya kepadaku. Summa qala ya Mirsad la tankih. Wahai Mirsad, jangan kahwin dengan anak. Waruya anna imra'atan tud'a Mahzul wa kanat minal baghaya fa kanat tusafihu ar-rajula wa tashritu an tufiqa alayh. Riwayat lain pula kata perempuan lain ni, perempuan zina juga, nama Mahzul. Dia ni ialah tusafihu ar-rajula,
tawarkan khidmat zina dia kepada mana-mana lelaki. Syarat dia belanja dia. Kalau bayar dia berzina lah. Fa'arada rajulun min ashabi Rasulullah ayatazawajah. Ada seorang sahabat tu nak kahwin dengan Ummu Mazul ni. Fa'anzalallah. Tuhan turunkan ayat az-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Wa ruwiya annaha nazalat fi ahli suffah. Ada kata dia turun kepada penduduk Suffah, kepada penghuni Suffah, iaitu budak-budak muda yang tak ada kerja, yang tak ada keluarga, yang tak ada isteri, duduk di masjid, duduk di kaki lima masjid. Wa kanu qauman minal muhajirin, kebanyakan mereka ni muhajirin lah. Walam yakun lahum masakin wala asyaib, tak ada tempat duduk dan tak ada keluarga, tak ada bini. فنزلوا صفة المسجد وكانوا 400 رجل. Jadi mereka duduk di Suffah. Suffah ni iaitulah kawasan belakang masjid. Kalau kiblat ke selatan, ini ke utara. Dulunya mihrab Nabi ketika menghadap ke Masjid Aqsa. Adalah sedikit dinding dan ada sedikit atap. Kemudian bila berpindah ke masjid, kiblat berpindah ke Mekah, jadi kiblat bertukar arah daripada utara ke selatan. Jadi kena balik belakang dulu jadi depan pula. Jadi kena buat mihrab baru sebelah selatan. Jadi mihrab lama di sebelah utara ditinggalkan. Mihrab lama ni orang panggil Suffah. Tempat yang sedikit ada teduhan, di situlah dihuni oleh 400 orang. Yaltamisuna rizqa bid'ah. Siang hari cari rezeki lah. Rezeki pun tak ada kerja juga. Orang bagi makan. Harap zakat sedekah orang. Ya'wuna ila Suffah bil malam. Di situlah tempat mereka tidur ramai-ramai. Wa kana bil madinati baghaya. Zaman tu awal hijrah. Di Mekah macam tempat lain juga. Ada perempuan-perempuan zina. Muta'alinati bil fujur. Terang-terang minta supaya dilakukan kerja haram ini. Makhasi bil kiswati wa ta'am. Berhias lagi. Bajunya, makanannya. Faham ba'dhum ayat tazawwaju bihi. Ada yang nak kahwin dengan perempuan zina ni lah. Sebab mereka tak ada isteri. Murah sikit perempuan-perempuan ni. Liya'wu ila masakin. Sekurang-kurangnya boleh balik ke rumah. Sebab mereka tak ada rumah. Jadi tumpang perempuan-perempuan zina ni balik ke rumah. Wa ya'kulu min ta'amihin. Ada juga makanan. Dia makanan pun tak ada. Fanazalat hadhil ayat. Itu ayat ni melarang. Lataiful kalam. Al-latifatul ula. At-tankir fi qawlihi suratun. Suratun litafkhim. Okey. Dari segi balaghah, tanwin. Tanwin, awak tahulah. Tajwid ada hukum. Nahu pun ada hukum. Saraf pun ada hukum. Makrifah dan nakirah. Tetapi dari segi balaghah, tanwin memberi makna tafkhim. Tafkhim, membesarkan sesuatu. Suratun dengan makna suratun azimah. Suratun dari segi balaghah, makna dia berganda. Suratun azimah. Azimah tu tak ada dalam sebutan, tapi ada makna. Sebab tanwin. Suratun anzalnahu. Macam Quran kata, Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Lailatin mubarakah. Satu malam. Malam tu agung. Lailatin. Tanwin. Tafkhim. Dia panggil. Ta'zim. Tafkhim dengan mana ta'zim. Jadi suratun azimah. Kerana hadihi suratun azimatu sya'ni jalilatul qadri. Ini satu surah yang agung. Kedudukannya mulia. Ke pangkatnya. Mulia pangkatnya. Lima fiha minal adami samiyah wal ahkamil jalilah. Kerana dia mengandungi adab-adab mulia, hukum-hukum agung. Al-latifatul thaniyah takrir. Anzalna dua kali. Anzalnaha. Suratun anzalna wa faradna wa anzalna fiha. Anzalna fiha. Banyak anzalna 3 kali. Di ibrazi kamalil inayah.
menunjukkan sempurna, lengkap dari segi kecaknaan Tuhan. Tuhan cakna sungguh-sungguh. Ya? Walaupun kita rendahan, Tuhan itu dengan segala kesempurnaan dan ketinggian, tapi Tuhan cakna kita di bawah ni lah. Anzalnaha, anzalna fiha. Lagi? Yang ketiga, قال الفخر الرازي أنه تعالى ذكر في أول السورة أنواع من الأحكام والحدود وذكر فيها دلائل التوحيد. Surah kita ini bermula dengan hukum hakam dan hudud-hudud, ditutup dengan petunjuk-petunjuk tauhid. Ayat kita bermula dengan syariat, ditutup dengan akidah. Jadi faradna isyaratan ila ahkam ayatin bayinat la'allakum tadhakkarun. Fa inal ahkam la takunu ma'lumatan hatta tadhakkarun. Hadzal wajh indi hasan. Okey dah, ya. Jadi itu jalinan di antara hukum dan syariat, ya. Hukum Tuhan akhirnya membawa kita untuk mengenali Tuhan lebih sempurna, ya. Jadi hukum hakam Tuhan juga adalah mukjizat-mukjizatnya. Kalau diperhati, kalau diambil pelajaran, kalau diambil iktibar, kita akan melihat bahawa di sebalik hukum hakam ini penuh dengan kebijaksanaan, penuh dengan ketelitian, penuh dengan ketekunan dalam bab tasyri' dari segi perundangan. Maka dia mukjizat tasyri'iyah, al-i'jazut tasyri'i, ya. Mukjizat pensyariatan ataupun perundangan, bukti bahawa undang-undang ini memang undang-undang Tuhan. Ya, kalau manusia tidak mampu untuk membuat hukum ataupun keputusan ataupun penyelesaian sedemikian bijaksananya, bukti bahawa dia datang daripada pencipta. Ya. Al-Latifatul Rabi'ah, la'allakum tadhakkarun, la'alla litaraji, la'alla mudah-mudahan. Tapi di sini bukan mudah-mudahan lah. Di sini pasti, ya. Jazam. Wataraji. Semata-mata berharap. Itu wataraji la yaliku billah. Tuhan berharap juga ke? Tak. Jadi la'alla di sini, lam dita'lil. La'allakum tadhakkarun dengan makna litadhakkurikum. Ya, supaya kamu ingat. Jadi, la'alla dengan makna li. Ya. La'alla semoga, li supaya. Ya. Litatadhakkaru. Supaya kamu ingat. Litatadabbaru. Supaya kamu mendapat renungan. Okay. Al-Latifatul Khamisah. Mal hikmah fi an yabda Allahu fi zina bil mar'ah. Wa fi sariqah bil rajul. Ya. Ini ada soalan presiden. Ya. Apa hikmah az-zaniyatu waz-zani? Dimulakan dengan perempuan dalam bab zina. As-sariqu was-sariqatu. Bab mencuri dimulakan lelaki. Dia nampak sangatlah. Anna zina minal marbati akbah. Zina, kalau perempuan, buruk sangatlah. Wa jurmuhu asna. Yalah, zina, perempuan yang menanggung daripada awal sampai akhir lah. Lelaki, orang kata touch and go je. Ya. Berzina, habis cerita. Perempuan dia tanggung. Tanggung mengandung, tanggung malu, tanggung marwah, tanggung semua sekali lah perempuan yang menanggung. Lelaki terlepas, sedangkan dia penjenayahnya. Lima yatarattabu alaihi min talkhifi firashir rajuli wa fasadil ansab. Tengok tu, ya. Merosakkan katil lelaki. Ialah marwah dia lah. Datang pada lelaki, ya. Wa fasadil ansab, nasab keturunan pun rosak. Wa ilhaqil ar bil ashirah, mendatang malu pada keluarga. Wal fadihah, malu, tercela. Bil hamli, kemudian kalau mengandung pula, takunu azhar wa adwam, itu lebih jelas dan lebih kekal. Wa amma as-sariqatu fal ghalibu wuquha min ar-rajuli. Adapun mencuri, itu memang lelaki lah kebiasaannya, perempuan tak pernah sabar pula mencuri ni. Li'annahu ajra 'alaiha. Dia lebih berani untuk mencuri. 'Alaiha 'ala as-sariqah. Wa ajlad, dia lebih kuat. Wa akhtar, dan lebih berani mencari risiko, yang menanggung risiko mencuri.
faquddima, maka didahulukan lelaki, ya. Faquddima rajulu 'alaiha 'alal mar'ah, ya. Qurtubi kata quddimatiz zina az-zaniyatu fi hadhil ayah min haitsu kana fi dhalika zaman zina nisa'i fashin. Dia kata kenapa didahulukan zaniah? Kerana zina di kalangan perempuanlah yang fash. Fash jadi muntasyir, ya, yang bertebarannya zina ialah orang perempuan lakukan, dia kerja perempuan. Wa kana li ima'il arabi wa baghayal waqti rayat. Dulu hamba-hamba orang Arab dan penzina-penzina di kalangan perempuan Arab rayat, dia ada bendera, tengok sombong dia, megah. Dia angkat bendera dia. Bendera tu menunjukkan bahawa dia seorang perempuan zina. Jadi dia dilakukan secara berleluasa, terang benderang, tak malu, tidak perlu sembunyi-sembunyi, ya. Wa kunna mujahiratin bidzal, perempuan-perempuan ini terang-terang berlagak ataupun sombong dengan kerja zina dia lah. Megah dia dengan zina. Wa dzukira wujuh, wa zakara wujuh. Kalau baca tafsir Turbui banyak lagi. Kenapa didahulukan dengan perkataan az-zaniyatu, ya. Kemudian fajlidu, tak kata fadribu, ya. Ijlidu rotan, idribu pukul. Dua-dua tu lebih kurang maknalah. Tapi kenapa dipilih ijlidu? Lil isyarat ila anna al-gharada min al-haddi al-ilam. Maksudnya menyakitkan. Bihaitsu yasilu alamuhu ila al-jild. Biar sakit tu sampai ke kulit. Li'idhamil jurmi rad'an lahu wa zajra. Kerana besarnya kesalahan, cegahan kepada kesalahannya dan larangan, ya. Al-latifatu sabi'atu, ya. Okey. Kemudian yang ketujuh, Qurtubi kata zakarallahu az-zakara wal unsa wa kana yakfi minhuma lafzuz zani. Okey, kenapa disebut az-zaniyatu waz-zani? Macam as-sariqu was-sariqah lah. Kenapa? Sepatutnya sebut je penzina lelaki saja contohnya, sebab biasa ayat Quran ataupun hukum hakam bila disebut satu jantina yang kedua tu pun masuk sekali lah. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman lelaki, tapi termasuklah perempuan. Kenapa dipisah-pisahkan ataupun disebut detail antara dua jantina? Faqila zakarahuma litta'kid, untuk penegasan. Wa yuhtamalu an yakuna zikruhuma li'alla yadhunnu dhan anna ar-rajula lima kana wal wati' wal mar'ah mahallun laysat biwati'ah fala yajibu 'alayha. Supaya tidak disangka oleh orang yang silap sangka bahawa lelaki sahaja yang perlu dirotan. Kerana dia yang menceroboh ataupun melakukan penzinaan. Perempuan hanyalah menerima. Bukan dia yang menceroboh. Fala yajibu 'alaiha haddun, maka perempuan tak kena hudud. Fa zakaraha, maka Tuhan sebut juga perempuan. Raf'an li hadzal iskal, mengangkat kekeliruan ini. Jadi tak ada keliru dah, ya. Al-latifatu saminah in kuntum tu'minuna billah. Jika kamu beriman. Sebenarnya jika kamu beriman ke tak beriman ke itu wajib. Hadza min babi tahyiz, tapi sengajalah disebut jika kamu beriman. Tahyiz, menggerakkan iman. Yang menggerakkan kita melaksanakan perintah ini dengan bersungguh ialah iman. Jadi tahyiz dia panggil, ya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Tahyiz. Mengejut tidur, ya. Iman kita kan. Iman ni kadang-kadang tidur, kadang-kadang lalai. Walaupun ada, jadi dikejutkan iman kita supaya bangkit melaksanakan ilhab. Ilhab maknanya menyalakan, ya. Lahib maknanya api yang menyala. Menyalakan, membakar, ya. Iman kita tu dah sejuk, maka dibakar, dipanggil in kuntum tu'minuna billah. Al-latifatu tasi'ah az-zani la yankihu illa zaniyatan. Lelaki zina tidak mengapa ini melainkan perempuan zina. Dia akan kahwin perempuan zina juga.
Takbihun li amri zani asyadda takbihin. Memburukkan perihal seorang pezina seburuk-buruknya. Bibayani annahu ba'da an radiya bizina la yaliku bihi an yankihal afifa fatul mu'minah. Ya. Bahawa kalau dia dah redha dengan zina, maka tak patut lagi dia mengahwini perempuan yang baik. Ya. Lelaki ni dah sebati dengan zina. Kalau nak kahwin pun tak sesuai dia kahwin dengan perempuan yang bermaruah, yang beriman. Kahwinlah dia dengan lelaki yang berzina. Wazaniyatu, perempuan zina begitu juga. Ba'da radiyat bizina, dah rela dengan kerja zina. La yaliku bi'a yang kiha illa zan huwa bislah. Tak layak mengahwininya melainkan lelaki macam dia lah. Azan. Wa huwa asyaddu halan. Okey, lagi bawah. Nombor 10 ada. Tapi tinggal semua tu. 10 yang akhir ni ya. Tak apalah, tinggallah ni pun hubungan di antara zina dengan musyrikah. Dia kata apa kaitan? Zina tiba-tiba syirik, itu memburukkan lagi urusan zina. Macam dah keluar daripada alam orang Islam. Alam orang Islam tak ada zina. Zina ni kalau ada dalam alam orang Islam, itu jangkitan daripada alam syirik, alam kufur. Sebab itu dikaitkan dengan zanin atau musyrik, zaniatan atau musyrikatan. Sebenarnya tak ada kaitan zina dengan syirik. Zina belum keluar daripada Islam. Tapi menggambarkan bahawa zina ini tidak ada dalam alam Islam. Dia datang daripada alam kafir. Ya. Jadi itu lagilah menggambarkan buruknya zina. Datang daripada agama lain. Wujuhul qiraat. Tadi dah ada ni. Ya. Faradnaha kuri'a. Faradnaha bitakhfif wa tashdid. Faradnaha tanpa syiddah, tanpa tashdid. Wa faradnaha dengan tashdid. Ya. Lagi. Az-zaniyatu waz-zani. Qara' al-jumhur bil-raf'i. Wa ruki'a bin-nasbi. Az-zaniyata waz-zani fajlidu kulla. Jadi orang panggil maf'ul bihi muqaddam. Ya, boleh baca az-zaniyatu, boleh baca az-zaniyata. Wala ta'khudhukum, dalam qira'at lain wala ya'khudhukum. Ya, dua ya. Ra'fatun. Wa quri'a ra'afatun. Ya. Ra'afatun, ra'afah. Ra'fah, ra'afah. Ada 3 bahasa. Ra'afah, ra'fah, ra'afah. Ya. Bahasalah, tapi dari segi qiraat 2 je ya. Ra'fah dengan ra'afah. Az-zani la yankihu. La yankihu. Hu tu berbaris baris depan. Ada qiraat kata la yankih. Dengan iskan, matikan. Ya. Wa hurrima. Juga dibaca dengan hurima. Ada 2 ya. Hurrima satu qiraah. Hurima satu qiraah. Ya. Katanya Ubay bin Ka'ab baca wa harramallahu, ditambah lagi Allah ya. Wa harramallahu, qiraat Ubay bin Ka'ab ya. Radhiyallahu anhu. I'rab tinggal ya. Abaikan i'rab. Kemudian hukum ya. Ginilah saya cadang hukum ni kita masuk dalam kuliah yang lain ya, insya-Allah ya. Jadi sekadar itulah untuk pertemuan kita kali ini. Wassallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama wa sallim tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.